inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis. Dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat. Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah Subhanahu Taala, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk, saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Dan kemudian diletakkan atas paha dia, dan kemudian muka dia berkerut dan dia pun seolah-olah menghela nafas macam macam tu kan. So, begitu juga waktu kita senang sebelum datang waktu sempit nanti, maka ambillah kesempatan, buatlah apa kebaikan ni. Jatuh baru kau nak tunduk. Aku menyebar tersombong. Dosa yang kau laku bersembunyi. Dia akan memimpin, dia akan menerangi, dia akan mentadbir alam ini, dan khalifah itu, jawatan khalifah itu diberi kepada manusia. Semua benda kau nak tunjuk gelap. Takkan kau nak menunggu azab datang baru bilang nak kembalikan iman kau yang terlemah hilang. Apa macam pelampung lah, lebih kurang je kat pelampung apa, macam kayu ke apa kan, dan didorongkan ke di sungai yang cinta Nabi dalam hati kita. Maka sebab itulah kita nak dekatkan, dan hari ini kita nak dekatkan lagi dengan kita nak lihat betapa susahnya, sebab kita selalu menghargai orang yang sayang. Jangan sampai dah jatuh baru kau nak turun dalam dilema. Mendengar mula memudah, berat tangan menada, yang bengah jerat petua, hilang baunya mata, seloka mula dicara, diri mereka perintah, bahala azam mula gelabah, sekilas mula dilakar, rohani nafsu mula dipakai, senubari dah menjauh, setiap langkah mula dipakai. Okay, bye. Saya go. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan qata'a anhu amalu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya sahaja 3 perkara sahaja. Yang pertama, sedekah jariyah,
Antara ulama yang membincangkan maksud sedekatun jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput ilahi. Ayuh berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Andai gundah gulana rasa gelisah jiwa, tetaplah firman maha sempurna. Huwal kitab wal nur, huwa tanzil wal ruh, huwal kalam wa dhikru wa shifa.
Kolej KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS. Ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran. Allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Tawau 100.7 FM. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan. Tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Johor Bahru 106.2 FM. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi untuk jam kedua setiap hari Selasa, kita bawa kepada anda rancangan Islam Agamaku khas untuk petang ini. Dan bersama para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda di WhatsApp konti 011-29-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah, hari ini ramai tetamu di konti IKIM, Masya Allah, Alhamdulillah. Bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz dan juga ada bersama Encik Saqif, saudara baru pada petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah sihat. Kak Mona sihat kan? Alhamdulillah sihat. Macam mana Encik Saqif? Sihat, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, kita nak dengar suara ni sebentar saja lagi Saqif. Tapi untuk waktu ini bersama Ustaz, kita akan bincangkan tentang inspirasi saudara baru. Dan ada soalan, pertanyaan dari minggu lepas Ustaz. Tapi sebelum kita nak menjawab soalan, mungkin ada mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang dikasihi Puan Mona Jasman selaku DJ petugas pada petang ni yang sentiasa ceria. Seterusnya saya bersama dengan sahabat saya dikasihi kerana Allah, Cik Sakif, Cikgu Sakif Ramadan
Seterusnya penerbit dan semua pendengar yang berada di mana saja anda berada, di dalam kereta, di rumah, di konti, di pejabat, yang didoakan semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada petang ini, dan saya sebenarnya tidak ada tajuk yang khusus kerana kita sebenarnya saya terinspirasi dengan saudara baru kita ni. Tajuk kita pun inspirasi saudara baru, kerana kadang-kadang cerita mereka ni lebih memberikan semangat dan motivasi kepada kita, kepada orang yang Islam sedia ada, kerana kita tidak ada cabaran-cabaran yang seperti mana mereka hadapi. Mereka mempunyai 1001 cerita untuk dikongsikan dan memberikan satu pengajaran kepada kita, hikmah bahawa nikmat hidayah, nikmat Islam dan nikmat iman adalah satu nikmat yang paling tinggi dan nikmat paling berharga untuk kita, bagi orang Islam semua. Inilah yang kita dengar insya-Allah. Dan kita minggu lepas kita cerita tentang dosa-dosa besar kan. Jadi kita nak jawablah sedikit yang mungkin saya tak sempat nak jawab minggu lepas. Saya nak bawa sikit pada minggu ni, mungkin ada soalan-soalan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada para pendengar yang menghantar soalan pada minggu lepas yang kita tak sempat nak jawab sebenarnya Ustaz. Ada soalan yang pertama yang bertanya, kalau orang itu ada sihir, boleh ke dia hantar sihir kepada penganas Israel yang bunuh orang Palestin? Dari Khairul Seri Iskandar Perak. Terima kasih pada yang bertanya. Dan seperti mana saya kita bacakan hadis pada minggu lepas bahawa Nabi sebut jauhi tujuh perkara yang membinasakan. Antaranya lah dia tersebut syirik pada Allah SWT, membunuh, yang ketiga sihir. Jadi sihir ni adalah dosa yang paling besar, dosa antara paling besar, dosa besar paling besar. Jadi maksudnya apa juga yang berkaitan dengan sihir maknanya haram untuk kita gunakan. Ulama mengatakan bahawa kalau belajar ilmu sihir, hukumnya harus belajar sebab nak tahu apa benda tu sihir, tetapi nak mengamalkannya haram. Jadi apa juga sebab, atau kita kata ni musuh Islam paling besar di dunia sekarang ni Israel lah, ataupun kepada syaitan sekalipun, kita kata nak hantar kepada syaitan sihir contohlah, pun tak boleh, haram, kerana perbuatan itu adalah haram. Jadi umat Islam kita ada satu kaedah, iaitu doa. Doa silatul mukmin kan. Doa itu adalah perisai kepada orang mukmin. Mana lebih kuat antara doa dengan sihir? Sihir ni pergantungan kepada makhluk. Sedangkan doa ni pergantungan kita kepada Allah SWT. Dan lebih lagi kita seluruh dunia hari ni kunut nazilah diajar oleh Nabi SAW. Maksudnya itu adalah senjata yang paling kuat kepada orang mukmin. Jadi tak patutlah kita nak guna sihir hatta kepada siapa juga. Kalau katalah kita kata boleh kata, satu orang kata itu musuh-musuh kita dalam negara kita ni nak guna juga begitu sihir. Dan lama kelamaan akhirnya orang membenarkan perkara tersebut yang sememangnya haram. Tapi kalau lah dia kata ada orang nak guna juga kan, dia kata ni musuh Islam. Jadi dia kata tafsir di sini pun ada musuh Islam juga. Nanti dia kata lah akhirnya sihir itu akan diamalkan. Jadi hukumnya tetap haram. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi dari Perak juga. Akhir bertanya, boleh ke dosa besar diampun dengan bertaubat? Memang sememangnya itulah kaedah dan wasilah, iaitu dosa besar tidak ada pengampunan melainkan taubat. Taubat saya cerita yang melepas bahawa syarat taubat ni pertama dia mesti ada rasa menyesal, an-nadamu taubah, dia merasa menyesal sungguh atas apa yang telah dilakukan. Yang kedua, dia tinggalkan terus dosa-dosa yang dia lakukan itu. Tidak dia tinggal terus. Kemudian yang ketiga, tidak bercita-cita untuk mengulangi perbuatan tersebut sambil minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalaulah dosa itu kait dengan manusia, maka dia kena minta maaf kepada manusia yang pernah dia dosa itu. Itu sahaja caranya, tidak ada cara lain. Maksudnya kalau dia nak cuci dosa, contoh dia buat amalan yang baik, dia tak akan bersihkan. Amalan baik itu dia terima oleh Allah, tetapi dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Baik Ustaz, terima kasih. Dan ada satu soalan lagi bertanya, kalau kita tak tahu dia dah syirik, bila mati kita mandi dia macam biasa, bagaimana Ustaz? Kalau kita tak tahu, baik, kita hukum yang zahir. Dari segi Islam kita hukum yang zahir. Maksudnya
kalau dia munafik ke, dia syirik ke, dia murtad ke, dia keluar daripada Islam tanpa pengetahuan kita, maka kita hukum dia sama macam orang Islam yang lain. Jadi ada 4 hak dia lah kalau dia mati. Maksudnya dia akan dimandikan, dikafankan, disemayangkan, dia dikebumikan. Dan kalaulah katalah ada orang kata dia dah syirik pada Allah, apa buktinya? Kena ada bukti. Dan contohnya dari sudut mahkamah ke telah keluarkan dia memang keluar daripada Islam, maka kita tak boleh nak letakkan dia dari sudut kedudukan Islam. Urusan Islam. Tapi kalau kita tak tahu, maka kita hukum cara orang Islam. Senang je. Baik Ustaz, alhamdulillah semua ni senang. Mudah, ada garis panduannya, terang, alhamdulillah. Dan ada satu soalan lagi bertanya, kawan saya nak masuk Islam tetapi dia risau anak dan isteri dia tak setuju. Dan dia hilang orang dan dia takut hilang orang yang disayangi lah. Boleh bagi pendapat Ustaz, dan boleh ke dia masuk Islam tanpa berpisah dengan isterinya yang masih Kristian katanya? Ini cikgu kita pun nanti boleh jawab kan. Buat pengalaman dia. Baik. Sebenarnya dalam Islam, saya sebut hukum Islam lah. Islam ni tidak zalim, tetapi Islam tidak membenarkan antara orang Islam berkahwin dengan, saya cerita hukum dulu lah dengan orang yang musyrik, mana orang yang bukan Islam. Sebabnya apa? Hikmahnya, kita tengok hikmah dia, kita bimbang nanti satunya di rumah ada 2 sembahan Allah dan sembahan kepada yang lain. Okey, dia sembah Allah, sembah kepada yang lain. Jadi dia akan kecelaruan, menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kemudian kalau ada anak, dia akan jadi nasab keturunan yang susah kita nak. Macam mana nak buat pada anak ni? Dan anak pula boleh memilih antara agama Islam dengan agama yang lain. Kemudian dia berkait dengan urusan jenazah, sebagai contoh akan datang. Kemudian berkait dengan pewarisan harta. Banyak lagi lah yang kita nak sebut. Oleh sebab itu, Islam tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Dia boleh fikir panjang, tetapi kita meletakkan keutamaan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memberi penyelesaian terhadap keluarga kita ni tadi, isteri dan anak. Jadi apa penyelesaian dari sudut dakwah? Saya sebut dari sudut dakwahnya ialah dia boleh bersama dengan isteri selama 3 bulan tempoh iddah. Okey, dan dia akan diistihar dia mahkamah. Kalau isteri itu ataupun suami itu tidak mahu berpisah, dia tak boleh minta izin. Contoh saya nak masuk, contoh isteri nak masuk Islam, dia minta izin suami, confirm lah suami tak akan bagi kan. Jadi dia tak perlu minta izin, sebab ini berkaitan akidah, berkaitan agama. Dia terus buat satu keputusan. Kalau firm keputusan tu, maksudnya ialah satu pengorbanan yang besar lah untuk dia buat. Kemudian dalam tempoh 3 bulan itu, maksud tempoh iddah, dia boleh memujuk suami ataupun isteri untuk bersama-sama memeluk Islam. Kalaulah suami itu sayang pada dia ataupun isteri punya sayang bersama dia, maka kalaulah dia suami itu masuk Islam, maka tak jadi masalah, lagi senang. Tetapi kalaulah lepas habis tempoh tu suami juga ataupun isterinya masih bertegas dengan agama asal, maka mahkamah akan buat keluar satu perintah akan pemisahan lah. Sebab apa tadi? Kita dalam Islam kita tak boleh nak percampuran untuk menyebabkan kecelaruan kepada akidah kita atau keluarga kita nanti. Baik Ustaz, alhamdulillah jelas sekali. Dan mungkin soalan terakhir yang daripada minggu lepas Ustaz, DFB masa tu Sabrina Zakaria bertanya, Ustaz, saya selalu rasa malas nak solat, rasa berdosa sangat, macam mana nak istiqamah? Nak istiqamah. Baik, istiqamah ni amalan yang Allah Ta'ala suka walaupun sedikit. Jadi macam mana nak istiqamah dengan solat? Solat ni satu perkara yang fardu, yang wajib, yang tak boleh kita nak tolak. Maka tak nak kita gagahkan diri. Dia bukan amalan-amalan yang lain boleh kita top up, boleh kita buat sikit-sikit. Tak. Solat ni kena ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maksudnya pertama sekali kena ingat tentang hukum. Hukum bahawa solat ini wajib dan tidak ada excuse, melainkan ada keadaan tertentu lah, orang perempuan sebagainya kan. Baik, kemudian kena ingat tentang balasan. Kalau tak solat, apa balasan? Perkara pertama akan disoal di hari akhirat, solat kan. Kemudian Nabi sebut orang yang tidak solat ni, tinggalkan solat ibarat runtuhkan tiang agama. Sebagian ulama mengatakan hukum boleh jatuh kafir. Jadi maksudnya berat sangat solat ni, sehingga kan balasan hukumnya boleh jatuh kafir kat dunia ni. Kemudian dosa-dosa yang paling besar. Kemudian
hukuman di hari akhirat sampai diazab oleh Allah, benda yang pertama akan disoal. Maka kalau ingat perkara tu, kita akan tak boleh nak tangguh. Seperti mana kita tak boleh nak tangguh ataupun kita nak culas terhadap solat. Seperti mana kita rasa tanggungjawab pada diri kita. Diri kita sendiri apa juga, makan ke kan? Kita mesti makan. Ataupun jaga kesihatan, makan ubat. Kalau tak, kita akan mati contoh. Begitulah ibaratnya solat. Dan bila kita lazimi solat itu, kita kena insya-Allah akan datang kemanisan dan kelazatan. Lebih lagi kalau kita buat di awal waktu. Di awal waktu dengan bersungguhnya kan, insya-Allah dia akan datangkan keseronokan dan kelazatan. Itulah cara nak didik dan istiqamah. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jelas sekali untuk petang ini bersama para pendengar yang menghantar soalan, dan untuk anda juga kalau ada soalan, kita buka ruang dan peluang pada waktu ini untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini berhasil ketika kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Tiada lain yang kupinta selain mati di negaraku, hancur menjadi tanah, menyuburkan rumpai, memberi nyawa kepada sekuntum bunga yang akan dipetik seorang kanak-kanak negaraku. Apa yang kupinta adalah untuk terus bersama negaraku sebagai tanah, rumpai, sekuntum bunga. Karya itu tadi bertajuk Apa Yang Kupinta, nukilan Fadwa Toqan, sastrawan Palestin. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk petang ini sekali bersama yang kita nak tahu inspirasi beliau insya-Allah pada petang ini, Syekh Saqif Rahmat
Ramadan. Macam Ramadan sikit. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk bersama Syekh Saqif, mungkin kita terlebih dahulu kita nak berkenalan bersama Syekh Saqif. Bagaimana? Silakan. Assalamualaikum kepada para pendengar IKIM, dan saya mengambil kesempatan ni dengan rasa memang sangat gembira dapat berkongsi maklumat tentang info tentang Islam, cara saya dapat hidayah ni. Saya, nama penuh saya Saqif Ramadan, asal dari Johor, Muar Johor, dan karier saya sekarang, saya seorang penjawat awam, cikgu di sekolah menengah di SMK Kelana Jaya. Kelulusan saya master dalam sains politik, dan insyaAllah kalau ada rezeki tahun depan saya akan sambung untuk PhD sains politik juga. Sains politik ni macam passion saya, dan saya telah mengkajilah banyak aspek yang saya nak kaji untuk PhD. Dan career, di samping career cikgu, juga terlibat dengan career hiburan. Maksudnya saya pernah jadi DJ selama 21 tahun di RTM, tapi bahagian radio Tamil. Dan saya rasa itu cukup memberi banyak pengalaman kepada saya dan mempertingkatkan saya punya ilmu kehidupan saya. Dan cerita tentang hidayah ni saya rasa yang something different. Biasanya mungkin saya sendiri tak sangka benda ni akan dapat. Dia sebenarnya saya pada awalnya family saya ialah satu family Orthodox Hindu family. Kita tak boleh terima agama lain. Kita boleh bercakap boleh apa, tapi Orthodox tu maksudnya kita memang dilahirkan dan diasuh untuk berpegang kepada agama Hindu. Dan masa itu memang saya anti-Islam. I'm openly say I'm anti-Islam. I tak suka. Sebab I nampak kalau ada orang Islam mesti ada gaduh. I nampak macam tu. Sebab I punya pemikiran macam tu. Dan benda ni berlarutan sampailah saya dah kahwin. Saya ada seorang isteri dan 2 orang anak. Selalu saya nasihatkan anak saya, you boleh kahwin siapa saja, tapi jangan kahwin orang yang pakai tudung ataupun yang pakai songkok. Dia memang tak okey. Saya nasihatkan anak saya. Saya ingat lagi. And then bila tahun lepas, bulan 4, bulan 2 macam tu, saya duduk baca malam. Saya cikgu sejarah, so saya suka membaca. Dan saya terdengar ada macam azan. Saya dengar azan 2:30 until 3:30, 1 jam tu memang saya dengar azan. Kenapa ni diorang ni tak ada kerja lain? Saya memang dah tak suka dengan Islam. And then kenapa ada azan 2:30 hingga 3:30? Saya lepas tu hari pertama, lepas tu hari kedua, masa yang sama, 2:30 hingga 3:30 pagi. Pagi. And then I tanya kawan I, you dengar tak bunyi ada orang ni lah, apalah azan. Mana ada bang azan? Sekarang kan orang main motor je, bunyi motor. Dia tak dengar. Padahal I seorang yang dengar. Then kenapalah I bising, I marah dengan kawan I. Kenapalah dia orang ni malam-malam pun nak sembahyang, apalah dia orang. Bukan time solat pun. Tak tahu. I don't know anything about that. So lepas tu saya, hari-hari saya dengar bunyi yang tu. Azan. And then masa tu I decide, ni kenapa ni, ada something wrong ke telinga saya? Lebih kurang dalam 3 hingga 4 bulan. Saya dengar lama. Lepas jumpa seorang kawan ustaz di RTM yang pernah bekerja dengan saya. Ustaz, ni apa ustaz? Kenapa saya dengar macam ni? Ada apa ke? Ada something wrong? Dia bagi saya satu buku tafsiran Quran dalam bahasa Tamil, suruh saya baca di rumah. Saya tak baca. Tapi saya simpan. Lepas tu saya cakap, ustaz, saya tak boleh tahan ustaz. Setiap hari 2:30 hingga 3:30 saya dengar. And then dia suruh saya pergi ke Perkim, jumpa dengan Ustaz Salim Manbai. Dia cerita tentang Islam, tapi dia tak suruh saya masuk Islam. Dia kata, okey, kita bukan ambil lembu ke kambing ke masuk Islam. Dia cakap macam tu. Kita terima orang yang betul-betul boleh terima. Nanti saya sekarang boleh terima kamu, lepas tu tiba-tiba dalam 2-3 bulan kamu akan U-turn. Saya tak nak macam tu. Balik. Lepas tu saya jumpa dengan orang Perkim. Dan orang Perkim pun saya buat banyak argument dengan dia orang. Saya argue dengan agama saya, macam mana ini boleh terima tu. Last. Akhirnya argument tu, diorang bagi saya satu idea. Cikgu balik rumah, duduk, ikut cari hidup macam orang Islam. Cuba.
Kita tak suruh you masuk Islam. You cuba. 2 minggu saya cuba. Buatlah benda-benda yang dilarang Islam tu, saya tolak. Okay, so saya tolak. And then saya cuba cara-cara begitu. At last saya tunggu dia orang call. Biasanya kawan saya dah bagi tahu saya, ini mesti orang akan call you lah, confirm lah, ustaz tu mesti akan call you. Tak ada pun. Dia orang tak call. I yang tunggu. Ada ke? Tak ada, dia tak call. Pasal hati saya dah, lepas tu saya jumpa dengan pengetua sekolah saya yang kebetulan dia tu seorang tabligh. Dia cakap bagi tahu saya, Cikgu Rama ni dapat hidayah. Saya marah, cikgu. Kenapa bos? Saya panggil dia bos. Bos, kenapa sekarang saya dapat hidayah? Saya umur dah 44. Kenapa tak bagi masa 20? You jangan lawan. Itu dah ditentukan. You dah dapat hidayah. Saya marah. Lepas tu hati saya terbuka. Tapi saya fikir pasal anak, family. Saya kahwin dengan seorang Kristian. Isteri saya Kristian. Dan anak 2 orang. Macam mana pula saya nak menghadapi dia dengan family saya? Saya tak fikir apa-apa. Masa tu saya just serahkan semuanya kepada Allah. Saya serahkan kepada semua. Okey. I call ustaz. Saya datang hari ini. Untuk apa? Tak, saya terima. Saya dah bukan nak syahadah. Dia cakap, betul ke ni? Betul. You datang dengan berapa orang? Tak, I datang seorang. I nak pergi seorang. Tak apa, I datang. Okey, so dia ambil semua. Lepas tu saya tak bagi tahu siapa-siapa pun. Lepas tu hati saya terasa nak bagi tahu abang saya yang kebetulan turun ke Shah Alam untuk dia cikgu juga untuk menanda kertas. Lepas tu saya kebetulan masa tu saya solat Isyak. Masa solat Isyak tu saya doa, tolonglah buka hati abang saya, sebab kita family yang memang tak nak terima, tak boleh terima. Bukalah hati dia untuk terima penerimaan saya ni masuk Islam. Dan saya jumpa dia di dalam kereta di Shah Alam. Saya bagi tahulah saya ada satu isu nak bagi tahu dengan kamu ni. Dia terperanjat. Dia silent terus. Lepas tu tanya balik, betul ke apa yang you buat ni betul? Saya kata, saya rasa betul. Kalau you betul, jangan you turn. Kalau you kena teruskan perjuangan ni, you terus. You jangan you turn balik. Cakap, I takkan you turn balik. Macam mana anak-anak? Macam mana mak ayah? Kebetulan 1 minggu lagi tu kita nak raya. Jadi saya pergilah jumpa mak dengan ayah saya. Memang ayah saya boleh terima sebab dia pegawai perpaduan, bekas pegawai kerajaan. Jadi boleh terima. Dengan mak saya dia bising. Apalah kamu ni, dulu kau kahwin dengan Kristian, lepas tu sekarang dulu kau agama kita apa jadi, Tuhan tak tolong kita ke? Dia marah. Dia marah. Kau tengok, kau tahu tak, kalau you mati macam mana saya nak datang nak buat you punya kerja-kerja tu, tak boleh buat. Kalau mak mati macam mana you nak buat? Saya anggap tu tak serius. Saya joking dengan dia. Kalau mak dah mati, macam mana mak tahu saya buat ke tak buat? Ada masalah mak, jangan risau. Saya akan buat. Dia macam dah give up dengan saya. Lepas tu I dah balik. Sebab yang ni yang dipentingkan dalam Islam, dia kata hubungan saudara itu tak terputus. You kena jaga walaupun mereka bukanlah agama yang kita anuti. Jadi saya kekalkan, saya kerap balik rumah. And then mak saya cerita dengan abang saya, saya tak pernah tengok lah dia tu happy sangat. Sangat happy. Saya pun saya tak pernah tengok lepas dia kahwin, baru hari ni saya tengok dia sangat happy. So abang cakap, tak apalah, biar dengan cara dia. Sekarang saya rasa mas saya lebih hebat daripada saya. Dia siap tanya, kau dah puasa ke? Puasa kau jangan makan macam tu lah. You kena makan yang kurma tau. You kena makan ni. Dia bagi jadi ustazah. Mak cakap, mak tolonglah you jadi ustazah. You better you masuk Islam, mak. Tak boleh, kita lain. Tapi dia selalu, dia bagi songkok, dia bagi kain samping, baju Melayu, semua dia bagi. So ayah saya pergi istana apa so dia bagi semua barang-barang tu semua bagi. Dia cakap, cuba hidup dengan cara orang Islam ni. Orang Islam dia selalu pergi ke India, selalu berjumpa dengan kawan-kawan India Muslim di sana. Ayah saya dia kata orang Islam ni bagus, baik. Dia tak adalah, awak kena ikut cara mereka, kena ikut apa yang mereka suruh. Jadi penerimaan keluarga saya ni walaupun ada banyak halangan-halangan, masih lagi ada. Cuma sekarang ni dah kurang. Sebab kita kena tunjukkan teladan yang baik. Sebagai orang Islam, kita tunjukkan teladan yang baik. Jadi pada saya
penerimaan family tu dah boleh terima lah. Dah boleh terima. Masya Allah, Alhamdulillah. Cerita yang sangat-sangat hebat kan. Bila kita dapat cerita macam ni, kita seronok juga kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Encik Saqif dan Ustaz, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, wabayin ahla syarr tabin anhum. Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami, Hania di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah, masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz dan juga bersama saudara tu Encik Saqif. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Encik Saqif, kita nak tahu tentang keluarga dan ramai yang bertanya ni di WhatsApp konti, di FB Live IKIM FM. Ada yang bertanya, Zulkamaria, bagaimana pula dengan isteri dan anak-anak cikgu? Adakah mereka menerima revert kepada Islam? Bagaimana? Silakan. Sebenarnya tak. Sebenarnya saya dah rahsiakan benda ni. Dan keluarga saya dah inform dengan parents. Dan lepas tu saya jumpa dengan isteri. Saya tak bagi tahu apa-apa pun. And then dah dapat satu surat yang mengatakan saya masuk Islam. So dia tanya dengan saya. Saya kebetul mereka di Negeri Sembilan, saya di KL. Dia call, dia tanya, betul ke you masuk Islam? Nama you lain. Dia marahlah, dalam tone marah. Cakap, ya, saya dah masuk Islam. Kenapa you tak bagi tahu saya? Cakap, kalau I bagi tahu you pun bukan you nak bagi I peluang nak masuk Islam. You won't accept me.
dalam speaking lah. And then dia kata okay, tak apalah, saya terima apa yang you buat, tapi anak you jangan kacau. Itu je dia cerita. Betul, I just biar je lah, I biar. Yang ni masih saya ingat. I tak tahu apa I buat. I terus letak phone, I tak tahu apa nak buat. I masuk dalam bilik sembahyang, I terus pray. I tak tahu apa niat, apa I tak tahu. Just ya Allah, tolonglah selesaikan masalah ini. I buat 4 rakaat. I ingat lagi 4 rakaat. I don't know what is that. Rakaat semua saya baca buku. I pray. Tapi Allah dengar apa yang saya cakap tu, dia dengar. Dia mudahkan I punya urusan. Dia mudahkan urusan I. Isteri hantar notis divorce. I cuba convince dia, cubalah kita hidup, tapi dia macam pegangan agama dia tu kuat. Jadi dia suruh saya lepaskan ni, lepas tu semua harta-harta tu lah saya bagi kepada family dengan anak. Sebab satu je saya bagi tahu dia orang, demi Allah saya bagi semua harta. Saya tak nak apa-apa lah. Cuma saya ada kereta satu cukup. Rumah tak nak, apa tak nak, saya bayar semua. Gaji apa semua saya bayar. Saya sanggup bayar. Sebab saya rasa apa yang saya buat ni, jalan yang saya buat, yang saya ikut ni jalan yang betul. So jadi lama-lama mereka dia boleh terima saya. Macam minggu lepas saya balik, saya jumpa dia orang semua. Bila saya nak bercakap pasal Islam, kalau Islam, don't talk to me. Dia dah macam blocking. I bukan nak cakap suruh mereka masuk Islam. Kita dalam Islam tak paksa siapa-siapa. Itu it's true. Tak pernah paksa. Saya tak pernah dipaksa. Saya rela hati. Okay. Lepas tu bila I nak bercakap, dia blocking. Okay, fine. I just pray for you. You dapat hidayah, anak saya dapat hidayah, family dapat hidayah, dan kamu akan masuk Islam. Confirm. Memang saya rasalah, saya boleh feel. Benda tu saya feel. Jadi nasihat saya kepada yang di luar sana, yang di luar tu macam saya lah zaman dulu memang saya tak boleh terima Islam. Sebab saya rasa Islam ni something yang far daripada saya. Yang itu ialah dunia lain. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia dah memang dalam hidup kita. Dalam Islam ni semuanya dah ada dah. Dari pagi sampai malam, apa yang kita kena buat, semuanya sudah ada. Jadi orang tengok, dia menilai, judge seorang, oh dia ni Islam, oh dia ni memang teroris. Dia ni macam ni, Islamfobia. Sebenarnya dalam Islam dia tak ada pun dia ajar macam ni. Dia pernah kawan saya tanya dengan saya baru-baru ni, cerita pasal Israel dengan Palestin. Kenapa orang Islam ni selalu bergaduh, selalu berperang? Saya cakap, ya, memang berperang. Hari-hari saya berperang. Dia terperanjat. Berperang? Ya, saya berperang dengan syaitan yang ada dalam diri saya. Saya berperang. Saya berperang. Macam pagi saya malas nak sembahyang, solat. Saya berperang ni, lawan dengan dia. Saya berperang. That's the thing I accept. Don't You baca Quran, you baca, lepas tu you rasa, oh ini tafsiran kita. Kita tak ada seorang untuk guru untuk membuat tafsiran yang betul. Kadang-kadang manusia ni kita boleh buat tafsiran yang salah. Ustaz, mesti kena ada ustaz-ustaz yang kita kena rujuk. Saya ni saya memang ada kelas agama dan memang saya rujuk lah daripada di sana. Dan akhirnya saya rasa Islam ini is the perfect agama at this time and forever. Untuk semua orang, semua umat. Dia tak ada pun perbezaan orang kaya, orang miskin. Masa kita sembahyang, semuanya sama. Dia tak ada pun orang upper level. Macam kita ada lane khas untuk orang kaya, lane khas untuk orang miskin. Tak ada. Semuanya sama, equal rights. Even bila saya masuk Islam, ini yang saya kena tekankan di sini, penerimaan orang Melayu yang menerima saya, yang sebab kita tahu lebih kurang 11 abad ke-11 tu dah ada Islam di Malaysia. Dan orang yang mewarisi inilah orang Melayu yang memang dah sebati dengan hidup, dengan cara hidup Islam. Jadi mereka terima saya macam mana mereka terima. Mereka terima saya sebagai family. Family. Dia tak ada pun rasa macam tak ada apa-apa. So bila dah masuk dalam Islam tu, saya nampak keindahan Islam itu. Kenapa kita suruh dibaca? Kenapa kita suruh diberi gunakan akal fikiran? Jadi saya rasa agama yang paling sempurna satu-satunya lah agama Islam. That's from my heart. Bukan untuk omong-omong apa yang cerita-cerita bohong ke, tak. Ini memang from my heart. Orang yang pernah anti, dan bila saya mengajar sejarah Islam, masa saya jadi cikgu sejarah, saya tak sebut Allah. Tak nak sebut.
Oh, marah. Tuhan. Tapi tengok sekarang, nama orang yang sebut macam ni lah, dia hari-hari saya sebut Allah. Ya Allah, tolonglah selamatkan saya. Itu hidayah yang saya tak dapat fikirkan lepas saya masuk Islam. Lepas seminggu, saya fikir balik, betul ke mulut saya yang cerita ni Allah, Nabi, apa semua. Dan each and every time, hidup saya ni memang ada seorang yang menjaga. Saya feel secure. Ada orang yang menjaga saya. Pernah juga kawan saya tanya dengan saya, kau dah masuk Islam, you tak pergi sembahyang, nanti ada orang Melayu datang rumah, dia ketuk pintu, dia tengok tau. Orang Melayu, dia tak ada kerja lain ke? Bukan kita, you salah. Orang tu ialah atas, dia tengok kita sembahyang, kita sembahyang. Jangan takut, you kena jawab dengan dia bukan dengan jiran kita. Jadi pada saya, hubungan tu makin lama makin rapat dengan masyarakat yang ada di sana dan di luar sana, dan juga di sekolah penerimaan cikgu-cikgu yang ada dengan saya memberi banyak dorongan, banyak tunjuk ajar. Saya tanya ustaz kenapa kita kena duduk ke sini? Kenapa apa macam mana saya nak baca buat sembahyang ni, semua diorang ajar saya. So saya rasa masyarakat terima yang mualaf ni. Janganlah anggap diri kamu ni kita terasing. Tak, sebenarnya tak. Dalam Islam kita telah pun disaudarakan. Kita saudara. I can feel that. Dan satu lagi yang Islamfobia ni, dia orang yang belum lagi masuk Islam tapi tengok dari luaran, bagi tanggapan yang buruk tu, senang saja balik. Cubalah baca artikel-artikel yang berkaitan Islam. You tak boleh baca Quran, okey, tak apa, you bacalah berkaitan Islam, tulisan-tulisan Islam tu. Kenapa, apa yang disebut di sana, mungkin pandangan kita tu luar memang negatif. Selalu diserapkan dengan benda-benda negatif. So tolong baca dan fahamkan. Dan satu lagi ialah kepada yang macam ini untuk umat Islam, kita sekarang dalam keadaan yang getir di peperangan di Israel dan Palestin. Kita memang terharu dan kita memang sedia nak bantu orang-orang yang di luar sana tu. Kalau kamu tak faham tentang perjuangan di sana, kalau kamu tak dapat tolong pun tak apa, tapi janganlah bagi komen yang negatif. Itu yang saya minta. Saya dengar. Diorang bagi komen yang salah, komen yang negatif, jangan bagi. Sebab kita rasa kesengsaraan. Kita tak kisah itu Islam ke tak Islam ke, itu manusia, hamba Allah. Okey, hamba Allah yang kita diciptakan, kita rasa kesihan. Jadi kita jangan bagilah moral support ataupun jangan bagi negatif. Satu. Nombor dua, masa kita sekarang ni kita boykot banyak benda-benda yang kita boykot. Ini harapan saya juga, dan saya juga nak membuat sesuatu. Kita hasilkan umat-umat Islam di dunia dan di Malaysia ni, kita cuba hasilkan barang-barang buatan kita sendiri. Itu kita nak kena buat. Jangan kita boykot, lepas tu lah habis semua, lepas tu kita guna balik. So kita gunakan idea kita, kita punya knowledge kita hasilkan barang-barang itu. Dan itu saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Saqif atas pendorongan inspirasi untuk petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah, yang ramai ucapkan tahniah. Saya tadi dah keluarkan di FB. Alhamdulillah, Masya Allah, ramai yang ucapkan tahniah. Dan ada soalan mungkin terakhir, ada yang masih lagi nak bertanya. Encik Saqif masih dengar azan 2.30, 3.30 pagi ke atau terhenti selepas hidayah? Itu yang Ustaz bagi tahu saya. Lepas ni you tak akan dengar azan tu. Memang betul, memang tak dengar. Masya Allah. Tapi bila yang satu lagi saya lupa nak bagi tahu, yang masa saya tidur tu, sebelum saya tidur tu, yang ni sebelum masuk Islam, saya nampak ada seorang yang berjubah putih masuk dalam bilik saya. Dia tengok saya saja. Saya baring. Putih ni siapa ni? Saya jerit. Lepas saya buka lampu, orang tu tak ada. Tutup lampu, orang tu ada. Bila saya cuba cek, itu ialah arah kiblat.
Masya Allah. Kita tahu siapa dia sampai sekarang. Lampu di dalam bilik itu masih on. Saya tak berani tu. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu sahaja yang kami ada untuk petang ini. Masya Allah, banyak lagi. Saya rasa episod kedua kena buat part 2. Part 2 kena buat ni dengan Encik Saqif ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak inspirasi yang kita dapat untuk hari ini. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada Encik Saqif, Ustaz, atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Astagfirullah.